Bonjour, je m'appelle Dora Deviana Lubis. Pada pembuatan video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang le pronom personnel subject, le phrase présentatif et le adjectif de nationalité. Nah, ada 6 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu le salutation atau sapaan, yang kedua pronom de le congé yaitu ungkapan perpisahan, yang ketiga itu le pronom personnel subject atau kata ganti orang yang digunakan sebagai subjek, yang keempat itu adalah verbal untuk perkenalan, kelima yaitu le phrase présentatif adalah ekspresi atau bentuk frasa yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang. Yang keenam yaitu l'adjectif de nationalité adalah adjektif yang digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang. Pertama, le salutation atau sapaan. Dalam bahasa Prancis, le salutation atau sapaan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu le salutation formal atau sapaan formal dan le salutation informal atau non formal. Le salutation formal digunakan dalam situasi resmi seperti di kelas, seminar, rapat, berpidato, ataupun kepada orang tua dan orang yang dihormati. Adapun contoh dari salutation formal yaitu bonjour, bonsoir, comment allez-vous, vous allez bien. Yang kedua yaitu le salutation informal, digunakan dalam situasi tidak resmi. Biasa digunakan di rumah, di luar kantor, di jalan. Ini digunakan dalam pertemanan, orang yang lebih muda dan yang sudah akrab dengan kita. Kemudian kita beralih ke pronom de congé yaitu ungkapan perpisahan. Pronom de congé dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu formal dan non formal. Contoh dari formal seperti au revoir, à plus tard, à bientôt, à demain, bonne nuit. Adapun contoh non formalnya seperti bonne journée, bon weekend, à plus, salut, à ce soir. Adapun topik kita yang ketiga yaitu tentang le pronom personnel subject. Nah, ini dibedakan menjadi 3 kategori yaitu la première personne, yang kedua la deuxième personne, yang ketiga troisième personne. Masing-masing kategori tersebut dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu singular atau tunggal dan plurial jamak. Untuk bagian singular yaitu la première personne yaitu je yang artinya saya, yang kemudian la deuxième personne yaitu tu yang artinya kamu, yang kemudian la troisième person yaitu il dia laki-laki, untuk elle dia perempuan. Nah, untuk bagian plurial yaitu la première person yaitu nous yaitu artinya kami, la deuxième person yaitu vous yang artinya kalian atau Anda, le troisième person yaitu il yang artinya mereka laki-laki, elle yang artinya mereka perempuan. Topik keempat yaitu verba untuk perkenalan. Dalam perkenalan ada 5 verba yang sering digunakan seperti verba être, avoir, habiter, s'appeler, dan venir. Verba être berfungsi untuk menyatakan identitas, profesi, sifat. Verba avoir digunakan untuk menyatakan usia, kepemilikan. Verba s'appeler digunakan untuk menyatakan nama. Verba habiter digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Verba venir digunakan untuk menyatakan asal kota atau negara. Berikut adalah 5 konjugasi verba yang sering digunakan untuk perkenalan. Untuk être yaitu je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, nous êtes, ils sont. Konjugasi untuk avoir yaitu je es, tu as, il a, elle a, nous avons, nous avez, ils sont, elles sont. Konjugasi untuk habiter yaitu je habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent. Konjugasi untuk s'appeler yaitu je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous appelons, nous appelons, il s'appelle, elle s'appelle.
Konjugasi untuk verba venir yaitu je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il vient. Nah, selanjutnya adalah contoh kalimat perkenalan diri, yaitu je m'appelle Dora de Vietnamese, je 19 ans, je suis Indonésie, je habite à Medan, je viens de la Djibouti. Topik kelima yaitu le phrase presentatif. Ada beberapa ekspresi le phrase presentatif yaitu c'est, voilà, voici, il y a. C'est, voici, voilà adalah ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah nominan atau personal. Contohnya yaitu Serina, voici mes parents, voilà kita. Kemudian Ilya merupakan ekspresi yang menyatakan keberadaan personal dan dominan. Contohnya yaitu Ilya de professeur français. Kemudian teori terakhir yaitu l'adjectif de nationalité. Dalam bahasa Prancis, negara-negara digolongkan menjadi ke dalam 4 kategori. Kelamin maskula tunggal yang menggunakan artikel le. Yang kedua, negara-negara yang berjenis kelamin femina tunggal yang menggunakan artikel la. Ketiga, negara-negara yang berjumlah jamak yang menggunakan artikel le. Yang keempat, negara-negara yang tidak menggunakan artikel. Sebagai kata kunci, negara-negara yang berakhiran huruf vokal E pada umumnya merupakan negara berjenis kelamin femina. Tetapi, beberapa negara-negara berakhiran huruf vokal E yang masuk dalam kategori negara maskula dan negara tanpa artikel. Adapun contoh negara femina yaitu la Pologne, la Belgique, la France, la Suisse, la Russe. Adapun contoh negara maskula yaitu le Japon, le Peru, le Maroc, le Kanada, le Kamerun. Kemudian contoh negara kategori jamak yaitu le États-Unis, le Bahamas, le Pays-Bas, le Philippines. Kemudian contoh negara tanpa artikel yaitu Nauru, Singapura, Monaco, Kuba, Malte, Kiribati. Sekian materi pembahasan dari saya. Terima kasih.